Alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran dan terus kita sambung kepada ayat ya, ihdinas siratal mustaqim wa iyyaka nasta'in, dan juga ya ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekali lagi ya, Al-Fatihah ini adalah ya rahsia Al-Quran. Ya, jadi dalam Al-Quran itu ada rahsianya. Ya, rahsianya ada dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu ada rahsia, dan rahsianya ada pada ayat mana? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi secara kesimpulannya ya, iyyaka na'bud dan juga iyyaka nasta'in itu adalah merupakan ya ibu kepada segala ayat di dalam Al-Quran, iaitu persoalan ya ibadah, ya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-isti'anah, iaitu permohonan pertolongan ya, kita minta tolong, kita minta kepada Allah taala untuk ya memberikan bantuan kepada kita, ya ada di dalam ayat iyyaka na'bud dan juga ya iyyaka nasta'in. Jadi sangat besar ayat itu ya. Baik, kita telah bincangkan ihdinas siratal mustaqim, itu adalah ya permintaan daripada kita. Ya, kita yang minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya as-sirat al-mustaqim, ya jalan yang lurus, jalan yang benar, iaitu apa dia? Agama Islam itu. Ya, jalan yang benar, jalan lurus itu ialah agama Islam itu. Ya, dan semalam ya kita telah bahaskan ya di dalam ya, Islam ini ya akan wujud ya kelompok-kelompoknya sebanyak 73 kelompok, di mana 72 daripada kelompok tersebut semuanya apa? Ya, semuanya dalalah, semuanya menuju kepada kesesatan ya. Hanya satu sahaja kelompok ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di jalan siratal mustaqim. Ya, kelompok itu, apa nama kelompok itu ataupun golongan itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, inilah satu-satunya Ahlus sunnah wal jamaah yang berada ya di dalam jalan siratal mustaqim. Jadi kita mesti pegang ya dengan ya Ahlus sunnah wal jamaah. Kita tak boleh pegang yang lain. Ya, terkeluar daripada Ahlus sunnah wal jamaah ya seperti ya golongan Syiah, ya seperti Mu'tazilah, seperti apa Qadariyah dan seterusnya lah. Ya, Ayapin dan ya rakan-rakan yang sewaktu dengannya lah. Ya, jadi ya kenapa mereka golongan yang sesat? Kerana ya mereka tidak mengambil sumber ya dalam syariatnya ya. Yang pertamanya daripada Allah dan juga Rasul ya. Yang keduanya daripada siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti kaum Syiah ya, mereka tidak terima sahabat ya. Malah ya hadis mereka pun mereka tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Mereka ada kitab hadisnya sendiri ya. Sebab itu apabila rujukan kepada hadis-hadis itu tidak kepada ya sumber Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian apa lagi? Tabi'in dan juga tabi'in. Ya, 3 generasi selepas daripada ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kepada Ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun ya dalam soal fiqh ya, daripada fiqhiyah ini ada mazhab-mazhabnya seperti mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan juga Syafi'i ya, tetapi kesemuanya merujuk kepada sumber yang sama ya. Jadi ya walaupun berbeza mazhab tapi masih berada di bawah naungan Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu adalah saudara-saudara kita yang kita kena jaga ya, hubungan yang kita kena jaga ya, maruah dia ya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Kita tidak boleh mencela, melaknat mereka, kita tidak boleh mengaibkan mereka ya, dan kita tidak boleh berbalas sesama mereka ya, kerana kita semua adalah ya di dalam naungan Ahlus sunnah wal jamaah, berada di jalan siratal mustaqim.
Kemudian, ya, apakah ayat yang seterusnya? Lihat di sini. Okey, kita baca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan shad ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. 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 Baik ya. Jadi ini adalah ya ayat ya yang ke-7 ya, ayat yang terakhir dalam suratul Fatihah ya. Di mana ayat yang ke-7 ini ya, dia menceritakan, mengkhabarkan tentang siratal mustaqim. Siapakah dia golongan yang berada dalam siratal mustaqim? Ya, golongan itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, iaitu ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi tunjuk kepadanya jalan siratal mustaqim, iaitu jalan sirat itu jalan alladzina an'amta 'alaihim ya, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ya. Jadi kita ini adalah permohonan kita ni, ya. Siapa yang solat, siapa yang baca Fatihah, ia sebenarnya sedang memohon kepada Allah. Ya, tanpa kita sedar, ya. Kadang-kadang kita tak sedar pun, ya. Kita sebenarnya sedang ya meminta kepada Allah. Kita sedang ya bermohon dengan Allah Taala, ya. Ihdina ya Allah, ya. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kau redai, ya. Siapakah jalan orang yang berada jalan yang benar, jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitulah ya jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ya. Ya. Maknanya Allah Taala telah memberikan ya nikmat-nikmatnya ya kepada beberapa kelompok, beberapa kumpulan, ya beberapa jenis manusia ya yang Allah Taala telah berikan nikmat sehingga mereka itu ya berada di jalan siratal mustaqim, berada di jalan kebenaran. Ya. Jadi kita pun nak juga ya, sebagaimana Allah telah beri kepada golongan ini, kita pun nak juga. Ya, jadi kita sebenarnya nak minta kepada Allah, nak ikut kepada orang-orang yang Allah Taala telah ya jamin keselamatannya. Ya, terjamin ya syurganya. Ya. Menjadi ahli-ahli syurga, ya, ahli pendukung kebenaran. Ya, di bawah naungan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pun nak juga ya Allah. Ya. Nanti kupasannya ya sebentar lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya, bukan ya kaum, kelompok, golongan yang engkau murkai. Ya. Ibarat macam ya Allah tunjukkan kepada kami jalan siratal mustaqim, iaitu jalan yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Tapi kami tak nak ya orang yang engkau murkai, kami tak nak. Ya, kami tak mau kepada ya kaum-kaum yang engkau telah murkai, ya. Jadi jalan mereka, kehidupan mereka, ya, manhaj mereka kami tak mau. Ya. Jangan beri kepada kami ya golongan orang-orang yang engkau murkai, ya. Dan juga waladhdallin, dan juga orang yang sesat, kaum-kaum yang sesat itu kami tak mau. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kaum-kaum golongan yang engkau murkai dan engkau sesatkan, ya. Mereka yang ya tersesat jalannya, ya, orang-orang yang tidak mengikut panduan ya Allah dan juga Rasulnya, sahabat-sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan juga tabi'in. Ya, kami tak mau orang-orang ni. Ya, orang-orang yang golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat kami tak mau. Kami hanya mau kepada orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Itu makna dia, tuan-tuan. Ya.
dibaca mudah. Kalau terjemahkan pun ya sekadar gitu je. Ya, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat bukan daripada ya golongan yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Siapa yang sesat? Dan siapa golongan yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat? Siapa dia? Nah, itu perlu apa? Perlu tafsiran dan penjelasan. Next. Itu ya. Sebab tu ya terkandung di dalam doa ya. Dalam doa-doa ni ya, orang ya berdoa apa? Fokuskan sini. Ya, orang berdoa apa? Allahumma ya ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ya jalan yang benar, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Siapakah dia jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Ya, siapa dia orangnya? Siapa golongan yang telah diberikan nikmat ke atas mereka? Iaitulah siapa? Fokus sini. Ya, minan nabiyyin. Golongan yang mendapat nikmat daripada Allah, siapa dia? Ya, minan nabiyyin, iaitu dari kalangan para nabi, para rasul. Seboleh-bolehnya kami nak ikut jalan yang telah dilalui oleh para nabi dan juga para rasul. Yang pertama. Yang kedua apa? Wasiddiqin, dan orang-orang yang benar. Ya, orang yang benar seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sebab itu Sayyidina Abu Bakar itu digelar dengan gelaran apa? As-Siddiq, ya, yang sangat membenarkan. Ya, kerana apa? Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah merupakan ya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling percaya kepada segala tutur perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bercanggah dengan akal fikiran, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, dikhabarkan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berjalan daripada ya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ya daripada langit pertama sampailah ke langit yang ketujuh, ya, pergi ke Sidratul Muntaha dan mendapat anugerah solat ya dalam tempoh ya semalaman sahaja. Ya, bertolak ya selepas Isyak dan pulang sebelum subuh. Sedangkan secara waqi'i, secara yang biasa ni, perjalanan biasa, ya, biasanya orang mengendarai kenderaan unta pada waktu itu, yang ada unta wira waktu tu, ya. Ya, Proton wira tak ada lagi. Ya, yang ada unta wira, ya. Jadi naik unta wira ni, ya, perjalanannya ialah macam mana? Sebulan pergi, sebulan balik. Tiba-tiba Nabi SAW memberitahu hanya semalaman. Ya, Abu Jahal mengatakan ini satu pembohongan yang besar, ya, tak masuk akal. Tetapi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar percaya ke tak? Ya, dikala orang ya ada yang ragu dengan cerita yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, Sayyidina Abu Bakar tetap percaya. Malah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kalau lebih daripada itu pun aku percaya. Begitulah, ya, keimanan siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau sekiranya amalan seluruh manusia yang lain ditimbang dengan amalan ya Sayyidina Abu Bakar, keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, niscaya lebih berat amalan dan keyakinan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik-baik makhluk yang hidup di atas bumi ini selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik-baik wanita selepas daripada Asiyah, ya, selepas daripada Asiyah
ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan ya, sebaik-baik Asia, sebaik-baik Aisyah, ya, ada yang lebih baik lagi. Siapa dia? Anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah Zahra. Subhan. Ya, ada senyum. Ada orang senyum. Ni ya. Jadi golongan orang yang benar. Orang yang benar itu ialah orang yang paling membenarkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu bila kita beramal, kita nak ya amalan itu mesti disahkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda orang yang ya pegang kepada ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi tidak pernah berkata terhadap satu perkara ya, yang diamalkan oleh manusia, jadi kita pun tak berani nak pegang. Ya. Jadi ya dalam soal ibadat ini kita mesti 100% mengikut ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh reka-reka dan kita tidak boleh melebihi, melampaui ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti bercakap secara umum. Ya, contohnya apa? Dalam kelebihan, kita menyambut kelebihan ya bulan nisfu Sya'ban baru-baru ini, ya. Tidak ada di dalam hadis, tidak ada suatu amalan yang khusus. Maknanya Nabi tidak pernah mengatakan, mengkhususkan, baik ya, malam nisfu Sya'ban ini amalannya ialah baca sekian-sekian, berapa kali, 2-3 kali umpamanya macam tu, ya. Nabi tidak pernah sebut. Ya. Jadi sekiranya ada ulama yang menyebut, ya, ulama itu pun ya kita mestilah memahami ya. Maksud daripada ulama itu ialah ya boleh buat amalan ya. Buatlah amalan semampu mungkin. Siapa yang mudah untuk baca Yasin, silakan baca Yasin. Siapa yang nak berzikir, silakan berzikir. Ya, siapa yang ya dia memang rajin untuk solat, dia lebih gemar kepada solat, silakan dia solat. Ya, ditambah dengan tahajudnya sampai 8 rakaat. Sembahyang witirnya lagi, sembahyang hajatnya lagi, sembahyang tasbihnya lagi. Kalau dia lebih gemar kepada solat, silakan solat. Kalau dia lebih gemar ya untuk menghafaz Al-Quran, membaca Al-Quran, silakan. Jadi tidak ada amalan yang khusus. Apabila kita mengkhususkan ya, umpamanya kita kata ya di dalam kitab ini ulama ini mengatakan ya amalan pada nisfu Sya'ban ialah sekian. Kena buat ni. Ya. Itu maknanya kita salah memahami ya, apa yang disebut oleh syekh itu yang dalam kitab itu. Ya, syekh itu ya berpegang kepada ya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Perbanyakkan amalan pada malam nisfu Sya'ban ya, terpulang. Ya. Jadi mungkin ya pilihan daripada syekh itu ialah barangkali baca Yasin. Ya. Nanti ulama yang lain pula dia akan kata apa? Ya, pilihan dia ialah selawat ya, 10,000, 20,000, 100,000 ya, selawat pula sebab dia memang gemar selawat ya. Kepada orang lain barangkali ya daripada selawat gini baik baca Quran ya. Kita tak pernah khatam Al-Quran dalam sehari semalam, ayo kita khatam ya Al-Quran sehari semalam. Kepada orang yang rajin ya membaca Al-Quran, jangan kita mengkhususkan ya. Apabila kita mengkhususkan, kita telah melampaui ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi tidak mengkhususkan, tiba-tiba kita mengkhususkan, bermakna kita telah melampaui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk dalam golongan siddiq. Ya. Orang yang siddiq ialah orang yang berpegang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak terlampau dan tidak ya berkurangan. Ya. Dia pegang kamahiyah, dalam bahasa Arab disebut kamahiyah ya. Kalau begitu begitulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu. Baik, ya siapa lagi kah ya golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada golongan nabi dan juga rasul, selepas daripada golongan siddiqin ni, orang-orang yang benar dan membenarkan ya, dia sentiasa membenarkan Allah dan juga rasul ya. Datang COVID tak pernah berlaku, dia terus cari kepada apa? Allah dan juga rasul. Itu maknanya orang yang siddiq. Ya, bila dia telah mendengar perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang COVID ini, ya, tidak boleh pergi ke sana, orang yang sana pula tidak boleh keluar, dia pegang, ya, inilah yang betul.
Ya, saranan Nabi SAW. Ya, jangan kita risau, jangan kita takut. Ya, andainya dalam kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW, kita pun terkena juga. Sebab semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, siapa yang kena, siapa yang tak kena, siapa yang sembuh, siapa yang tak sembuh. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang sudah pegang kepada sunnah, dia terkena juga, ya, berita gembira kepada mereka. Allah Ta'ala berikan apa? Mati Ya? syahid. Pahala mati syahid. Ya, jadi ya, jangan gundah gulana wahai sahabat-sahabat, ya, orang-orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tenang-tenang aja. Ya. Kalau enggak punya uang, anggaplah ini uzlah. Ayo, ya, puasa. Ya, selama ni kita pun punyalah berat nak puasa, ya. Ni tengah banyak kekurangan ni, eloklah kita puasa. Ya, Nabi SAW pun ya paling banyak berpuasa di bulan apa? Bulan Sya'ban, selain daripada bulan Ramadan. Ya, Ramadan tu dah tentulah itu wajib. Ya, mana di bulan-bulan yang lain Nabi SAW banyak berpuasa bila? Ya, di bulan Sya'ban. Ya, kebetulan cerita pada tentang bulan Sya'ban ini, ya, telah keluar, ya, beberapa, ya, guru yang mengajar ada mengeluarkan, memberitahu, ya, satu kenyataan yang agak janggal sedikit lah, ya. Mengatakan haram hukumnya berpuasa selepas daripada nisfu Sya'ban. Maknanya hari yang ke-17, 18 dan seterusnya, ya, hukumnya haram, ya. Tidak boleh berpuasa, ya. Kononnya, ya, diambil daripada mazhab Imam Syafi'i, ya. Jadi di sini saya nak perbetulkanlah. Ya, memang ada hadisnya, ya, yang mengatakan, ya, tidak boleh berpuasa selepas daripada nisfu Sya'ban itu, ya. Namun di sana juga ada beberapa hadis yang lain. Hadisnya bukan satu tu saja sahabat-sahabat, ya. Malah hadis yang lebih kuat lagi daripada hadis yang kata tidak boleh. Ya, hadis riwayat daripada Bukhari Muslim. Ya, kalau tak silap saya riwayat Muslim kalau tak silap, ya. Benda ni sebab dah lama dah, ya. Yang menyebutkan bahawa yang pertamanya hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain daripada bulan Ramadan lah. Ya, itu hadis tu. Hadis tu lebih kuat daripada hadis yang kata tak boleh. Yang kedua, yang tidak dibenarkan berpuasa itu ialah, ya, hari tasyrik tu. Ya, hari yang Syak, hari Syak tu, ya, maknanya, ya, sehari ataupun 2 hari sebelum menjelang tibanya bulan Ramadan, ya, sehari 2 hari, yang maknanya dah sampai ke 28 ataupun 29 hari bulan Sya'ban tu, itu tidak dibolehkan berpuasa kecuali orang-orang tertentu yang nak bayar nazar, ya, orang yang sudah kebetulan, ya, esoknya tu hari Isnin Khamis, dia dah memang daripada dulu dia dah berpuasa Isnin Khamis dia buat. Jadi ada beberapa pengecualian, ya, kepada orang-orang yang memang dah beramal, ya, lama, ya. Tetapi itu ialah 2-3 hari sebelum, ya, sebelum tibanya bulan Ramadan, bukan daripada, ya, awal pertengahan bulan Sya'ban, ya. Jadi tidak dijelaskan. Jadi agak kelang kabut juga, ya. Ramai orang mempertanyakan, ya, betul ke haram, ya, boleh ke puasa lagi, ya. Jadi sebenarnya boleh, ya. Malah Ibnu Hajar, ya, di dalam komentarnya dalam kitab Fathul Bari, ya, syarah kepada, ya, kitab Sahih Bukhari, menjelaskan perkara ni, ya, memberi keterangan, ya, yang jelas, ya, terhadap kedudukan hadis-hadis yang, ya, ada hadis yang sahih dan ada hadis yang tidak sahih, ya. Jadi yang benarnya di sudut Imam Syafi'i sendiri, ya, ialah tidak haram, ya, maknanya boleh. Baik, ya, 2 golongan telah kita bincangkan, ya. Golongan yang ketiga, ya, iaitu orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah golongan apa? Golongan syuhada. Ya. Siapa golongan syuhada ni? Orang-orang yang mati syahid, ya, di dalam pertempuran li'ila'i kalimatillahil 'ulya, ya, dalam memperjuangkan, menegakkan kalimah Allah yang tertinggi di atas muka bumi ini. Ya, dia berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Yang nak ditegakkan kalimah Allah tu apa dia? Yang dikatakan kalimah Allah tu apa dia?
Yang kata nak kena perjuangan. Kalau berjuang, kalau mati, dianugerahkan mati syahid. Kalimah tu kalimah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni syahadah tuan-tuan. Ya. Betapa pentingnya apa yang kita pelajari kemarin dulu tentang syahadah. Ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sangat-sangat penting. Jadi siapa yang berpegang teguh memperjuangkannya, andainya gugur di dalam perjuangan mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang itu akan mendapat gelaran mati syahid. Mati syahid ni apa pula sahabat-sahabat sekalian? Mati syahid adalah sebaik seindah-indah kematian. Dia tidak merasai pun sedikit pun kesakitan di dalam kematiannya. Walaupun sebagaimana Sayyidina Ja'far yang terputus tangannya sebelah kanan, terputus pula tangan sebelah kirinya, apakah dia merasai kesakitan ketika tangannya terputus? Sedikit pun dia tidak merasai kesakitan. Orang-orang yang mati memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan termasuk dalam syuhada ini ialah kita ni. Kita yang sabar duduk di dalam rumah, duduk di tempat masing-masing daripada wabak penyakit apa? Coronavirus ni. Sabar dengan kuarantin ni, COVID-19 ni kita sabar. Sampai yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga semuanya. Jadi kalau kita terkena juga, maka kita pun akan mendapat anugerah apa? Anugerah syahid, mati syahid. Ini satu Masya Allah, kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Dan yang keempatnya, golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka ialah golongan apa? Golongan solehin, orang-orang soleh, baik lelaki ataupun perempuan. Orang-orang yang soleh, orang yang tidak melakukan kemungkaran, orang yang tidak melakukan benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah. Bukan sahaja benda haram sahaja ia jauhi, tetapi benda syubhah pun dia jauhi. Syubhah itu apa pula? Syubhah itu ialah satu perkara, satu benda yang tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Jadi benda itu adalah syubhah. Jadi kalau benda itu jatuh kepada syubhah, orang yang soleh akan apa? Akan tinggalkan perkara itu. Nampak tak? Jangan pula kata benda ni benda kecil bukan tak boleh. Memang boleh. Benda yang syubhah ini kalau kamu nak makan boleh, dia tak sampai jatuh kepada haram. Tetapi orang-orang soleh, orang yang duduk martabat soleh ini, dia tidak akan berani menyentuh benda-benda yang syubhah. Samalah seperti sembahyang masjid ni. Sembahyang di mana-mana pun sama. Sembahyang kat rumah pun tak apa. Sembahyang kat bawah pokok pun tak apa. Sembahyang kat padang pun tak apa. Di mana-mana boleh sembahyang. Tetapi orang yang soleh, dia akan mencari mana? Masjid. Dia akan mencari rumah-rumah Allah. Jadi tolong, nak cakap tu tolong sahabat-sahabat sekalian. Benda syubhah ni, benda yang tidak jelas haramnya. Nak makan boleh, nak makan. Benda tu tidak haram, tidak jelas haramnya. Nak makan boleh. Tetapi apakah orang soleh akan makan? Orang soleh tidak akan makan. Orang yang bertakwa, orang yang benar-benar bertakwa, orang yang soleh, orang yang mempunyai daya keimanannya yang tinggi, dia tidak akan pernah makan benda-benda yang syubhah. Sebab itu orang-orang soleh, walau susah bagaimanapun, sekalipun dia buta, sepatutnya orang buta ini dia mendapat ruksah, mendapat keringanan, agar tidak solat melalui jalan yang gelap, pergi ke masjid yang jauh pula untuk solat berjamaah. Sepatutnya dia dah terlepas dah. Maknanya dia boleh dah sembahyang di rumah sebab keadaannya yang buta, uzur, kemudian malam pula tempatnya jauh daripada masjid. Maknanya cukup syarat-syaratnya kalau dia
tidak menunaikan solat di masjid. Tapi orang soleh bagaimana? Orang yang imannya tinggi, orang yang takwanya tinggi, bagaimana? Apakah dia menggunakan rukhsah itu, keringanan itu? Tidak, Walau bagaimana keadaannya pun, kadang-kadang sampai sanggup, pegang tali dalam keadaan buta ni di tengah-tengah malam, dipegang tali, semata-mata nak pergi ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mudah, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengambil rukhsah tu. Ini persoalan iman, tuan-tuan. Ini benda yang tu saya sebutkan, benda ni adalah suatu perasaan, suatu jiwa, benda halus ni, bendanya halus, Kalau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia lain, sebagaimana orang yang mendapat naungan, mahsyar tu nanti, salah satunya ialah orang yang jantung hatinya mu'allaqun bil masajid, sentiasa bergantung jiwanya dengan masjid, rindu kepada masjid. Ini perasaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang soleh ni lah. Inilah golongannya, orang soleh. Kalau orang soleh, tuan-tuan, dia akan terpukul sebagaimana video yang kita tunjuk semalam. Itulah tanda-tanda orang soleh. Kepada orang lain pula, dia tak rasa apa. Setahun masjid tutup pun dia tak rasa apa. Setitik air mata pun dia tak mengalir. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Tetapi ini, tu kata jiwa. Ini jiwa dan perasaan. Kedudukan dia yang sangat hampir, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Subhanallah. Jadi inilah dia, 4 golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri beritahu. Bila kita mohon, Allah Ta'ala Maha mengetahui yang kita minta tu apa dia. Jadi Allah Ta'ala berikan jawapan spontan di dalam suratul Fatihah. Kamu minta jalan yang lurus, Allah Ta'ala beritahu, ikutilah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nampak tak? Nampak. Jadi sekali lagi golongan nabi dan juga rasul. Yang keduanya golongan siddiqin, orang-orang yang benar imannya kepada Allah. Yang ketiga golongan syuhada, orang yang mati syahid kerana mempertahankan dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempatnya orang-orang yang orang-orang yang saleh, orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teruskan. Tafsiran lagi, nak bagi jelas lagi, ini saya ambil daripada tafsiran, Siratal ladzina an'amta alaihim, apa tafsirannya? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Tak lari, jadi golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ini golongannya, minan nabiyyin. Yang pertama para nabi, dan juga rasul. Yang ni mungkin kita tak dapat lah, sebiji mengikut seperti Nabi itu. Tetapi kita mencontohi mereka sedaya mungkin, gitu. Cuba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekuat mungkin, sedaya mungkin, gitu. Yang kedua golongan siddiqin, orang-orang yang jiwanya benar, tutur katanya benar, kata-katanya benar, dia tidak akan bercakap, dahulu dia kata begini, sekarang cakapnya lah lain. Itu bukan siddiqin, sahabat. Dulu dia kata bagian-bagian, selang beberapa hari kenyataannya berubah. Itu cakapan dulu, sekarang begini pula. Orang yang berubah-ubah percakapannya, berbeza-beza, dulu kata lain, sekarang kata lain, itu bukan orang siddiq. Takut-takut lawan kepada siddiq ialah apa? Kadzab, pembohong, pendusta. Jadi siddiq ini lawan kepada pembohong ataupun pendusta, kadzabin, pembohong, pendusta. Jadi jadilah orang yang bercakap benar, sahabat-sahabat sekalian. Ucapan kita dahulu, kini dan akan datang, dan juga selama-lamanya sama. Itu orang yang siddiq, orang yang benar, Jangan hari ini kata lain, esok lusa cakap lain.
Dan yang ketiganya wasyuhada, orang golongan orang yang mati syahid kerana mempertahankan agama Allah, wasolihin, dan orang-orang yang soleh yang menjauhi benda yang haram dan menjauhi benda-benda yang syubhat. Dua sekali. Dengan benda tu makruh, hak makruh pun dia akan tinggalkan. Pokoknya ya, benda-benda yang dilarang oleh Allah Taala, tak kira dia haram mutlak ataupun bendanya makruh, bercampur aduk di antara benda yang halal dan juga yang haram. Kerana di sana ada qawaid juga, ya. Idza istama'al halalu wal haramu ghulibal haram, ya. Apabila berhimpun, ya, benda halal dan juga benda haram di dalam satu perkara, ya, dalam satu benda ni, ya, ada campuran. Tak kira lah berapa persen, tapi pokoknya bercampur, ya, di antara benda haram dan juga benda halal, ya. Benda ni halal tapi ada campuran sikit dengan benda haram. Dalam kaedah mengatakan idza istama'al halalu wal haramu ghulibal haram, ya, akan dikira haram. Ya. Bercampur, ada benda haram, ada benda halal, ya. Kaedah mengatakan bila sudah bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka akan dianggap apa? Haram. Dianggap haram, ya. Gitu. Jadi orang-orang soleh dia akan tinggalkan benda tu, ya. Orang soleh, ya, sekalipun amalan itu amalan sunat, dia akan dukung, dia akan tegakkan seumpama, ya, benda tu wajib. Begitu. Orang awam, orang biasa je, ya. Buat mujur, ya, tak buat tak ada apa-apa. Kalau mujur, kalau buat tu agak mujur lah tu. Mujur aku solat. Gitu, ya. Ternasib baik, ya. Ternasib baik aku solat tahajud malam tadi. Ya, sebab apa? Bukan amalan harian dia, ya. Oleh kerana dia terkejut malam, ya. Dia terkejut malam, ya. Kemudian dia dah puas tidur musim COVID-19 ni, pagi tadi dah tidur dah. Ya, kemudian petang apa? Tidur lagi, ya tak? Malam lepas isyak tidur lagi, ya. Kebetulan, ya, pukul 3 pagi dia terjaga, ya. Terjaga pun bukan kerana apa? Anak menangis, ya tak? Dia pun terpaksa bangun, ya, puas tidur, dia pun, ya, tersolat. Ya, dia terbangun, terwudu dan tersolat tahajud. Muncul aku sembahyang tahajud. Tu, ya. Kepada orang awam. Tapi kepada orang soleh, bagaimana kehidupan orang soleh? Ya, kehidupan orang soleh, dia akan apa? Tamasuk bisunnah, ya. Dia akan pegang teguh dengan sunnah. Ada sunnah itu sunnah yang wajib ataupun sunnah yang sunat. Sunnah ni ada yang wajib, ada yang sunat. Ya, sugi, ya, itu sunat, ya, sunnah, ya, dan sunat hukumnya, ya. Tetapi kepada orang soleh dia akan apa? Dia akan pegang dengan, ya, dengan sekuat-kuatnya, ya. Sugi tu, ya. Kerana cinta Nabi. Ya. Itu orang soleh, ya. Orang itu kata, ya, benih jiwa sahabat-sahabat sekalian, ya. Benih jiwa, ya. Dia siapa yang melaluinya, dia akan merasainya, ya. Kalau dia tak lalu, ya, cuma sekadar sijil je lah, ya. Sijilnya tinggi, ya, master PhD, ya. Tapi kalau dia sendiri pun tidak pernah lalu, dia tidak mempunyai qalb, ya, jiwa orang-orang soleh, orang-orang siddiq, ya. Jadi dia tak akan rasa apa-apa, ya. Dia anggap dosa dalam satu hadisnya, dalam hadis sahih menyebutkan, ya, orang-orang ini akan menganggap dosa itu seperti apa? Lalat yang Seperti lalat yang hinggap je, ya. Lalat hinggap, kemudian kalau kita halau, dia akan terbang, ya. Dia tak rasa apa, lalat je, begitu je, ya. Itu orang-orang yang lawan kepada orang soleh, orang asi, ya. Orang yang selalu buat maksiat, ya, selalu bergelumang dengan dosa, ya. Mereka anggap dosa ini umpama apa? Lalat yang hinggap, ya, di tubuh, ya, bila dia halau akan terbang. Dia tak rasa apa-apa. Tapi orang soleh, jangan sahabat-sahabat sekalian, ya, hanya kerana, ya, lihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kerana tertinggal takbiratul ihram bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu solat wajib, ya, solat yang diwajibkan, ya, dia buat apa? Dia sedekahkan kebun, ya, yang masih, ya, ranum dengan buah-buahannya. Subhanallah. Ya, kalau kita alhamdulillah lagi tu, ya. Nasib baik aku sembahyang.
ya, sempat juga ya sembahyang sekali ya berjamaah dengan dengan imam. Itu kita ya, sebab tahap iman kita tak sama dengan tahap iman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sahabat kita nak cakap apa ya? Benda ni ialah syuur, suatu perasaan yang Allah Taala beri ya. Orang soleh ni satu perasaan yang Allah Taala beri ya. Dia ada satu jiwa dia ya. Jiwa dia tidak sama seperti jiwa orang awam ya. Orang yang selalu ya dengan dosa, dengan pahala masih bergelumang, masih bercampur aduk ya. Jadi bagi dia ya, buat dosa pun tak ada apa ya, sembahyang kat sini tak apa, tinggal jemaah tak apa ya. Dia tidak merasa itu satu kesalahan ya. Tapi kepada orang soleh jangan ya. Dia akan sangat terpukul ya. Baik ya, kita teruskan insyaallah hari ini ya. Saya nak habiskan ya. Saya tak mau berlama-lama sebab ya kita nak belajar solat ni ya. Banyak lagi ayat-ayat tasbih-tasbih yang kita belum bincangkan. Baik, kita pergi kepada ya ni yang kita tak mau. Kita sendiri pun tak mau ya. Kita sebut dalam solat tu ya, kita minta kepada Allah ya, kami nak jalan yang benar, jalan yang lurus, iaitu jalan ya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat, tapi bukan puak ni. Puak ni kami tak mau. Ya, puak mana? Puak maghdub alaihim. Ya, puak yang ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga puak-puak orang yang sesat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dah kita yang selalu minta dengan Allah Taala. Allah Ta'ala pun dah tunjuk kepada kita jalan orang yang benar itu ialah ni ya, orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ya, daripada Nabi, daripada Siddiq, daripada syuhada, daripada solihin ya. Ini saja jalan yang kau kena ikut kalau nak siratal mustaqim ya. Tapi jalan yang ini ya kita tak mau. Mari kita mengenal siapakah dia maghdub dan siapakah dia dhalin, ni orang yang sesat. Baik ya, dalam tafsiran ini mengatakan golongan al-maghdub alaihim, tolong fokus ya. Golongan al-maghdub alaihim ialah alladzina araful haq ya, iaitu orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mengenal, orang-orang yang sudah maklum, orang-orang yang sudah mengetahui al-haqqa ya, akan kebenaran. Dia tahu dah kebenaran. Ya, dia belajar dah ilmu tu ya. Dia dah pernah dengar dah ya benda tu ya. Dia pernah dengar dah ya. Kalam guru mengajarkan benda ni. Maknanya dia dah tahu dah benda tu. Bukan kali pertama dia baru nak kenal, baru nak dengar ya. Dia adalah orang yang dah tahu. Faham tak ni? Ya, salat semua orang tahu tak? Tahu. Itu maknanya semua orang dah tahu ya. Jadi orang maghdub ni ialah orang-orang yang sudah mengenal, mengerti, mengetahui ya akan kebenaran ya, wa tarakuhu, dan tetapinya ya dia tinggalkan. Dah tahu tapi tinggal. Dah tahu, dah mengaji tapi tak amalkan. Jadi orang ni adalah orang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Seperti siapa ya? Seperti antum semualah. Antum semua. Ya. Antum dah tahu tentang ilmu wuduk. Ya, wuduk yang benar tu bagaimana? Ya. Wuduk itu ya bukan hanya sekadar basuh-basuh ya, basuh tangan, basuh mulut, basuh muka, basuh kaki, itu bukan sekadar itu ya. Antum sudah diajar ya. Kita ambil wuduk ya, zahir kita dibasuh ya, batin kita disucikan dengan kita ya. Sewaktu kita ya membasuh ya anggota badan kita ya, jantung hati kita ya tidak lalai kepada Allah ya. Di samping membasuh muka kita berdoa. Persoalannya antum sudah tahu ya. Dan pertanyaan yang kedua, dah amal ke belum? Anak-anak, ibu, sahabat-sahabat ya, antum sudah tahu ya. Persoalannya ialah sudah amalkan ataupun belum ya. Itu ya bab wuduknya.
nanti bab solatnya pula. Ya. Dulu kita tahu bismillah gitu-gitu saja. Ya. Dulu kita tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sekadar terjemahan sahaja. Dulu kita tahu ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Orang tanya alamin pun kita cuma sebut alam. Alam tu apa? Entah, alam lah, ya. Kambing, kerbau, lembu, ayam, itu je alam, ya. Sampai kita mengetahui ya, alam itu ya sebesar dan sehebat ya apa yang pernah kita bahaskan. Ya. Matahari sahaja kedudukannya berapa juta? Ingat lagi tak? Ya, berapa juta kilometer? 150 juta kilometer. Ya. Cahaya daripada matahari itu untuk sampai kepada kita, mula sekali matahari menjenguk tu, matahari bersinar tu, cahaya di sana sampai kepada kita memakan masa berapa lama? 8 minit saja. 8 minit. Tengok ni ya. Cepatnya. Cepat kan? Ya. Walhal jaraknya apa? Jaraknya juta-juta kilometer, ya. Hanya memakan masa 8 minit lebih sikit je. Ya, 8 minit lebih sikit ya daripada matahari itu ya muncul, ya. Cahaya yang pertama tu sampai kepada kita ya menempuh ya masa 8 minit lebih sikit. Nampak? Jangan tidur. Ya. Bayangkan, dengar ni ya. Siapa yang boleh nampak langit ya? Langit boleh nampak sekarang ni, Ibu. Ya, Ibu Nur boleh nampak langit tak? Ya. Ya. Kalau nampak langit, cuba tengok bintang tu. Ya. Kalau tak, lepas ni pakai keluar, Acu tengok bintang. Ya. Bintang itu ya, bintang yang paling hampir, sekali lagi, bintang yang paling hampir dengan bumi. Apa dia? Bintang yang paling hampir dengan bumi. Ya, paling apa? Paling hampir. Maknanya apa? Ada bintang-bintang yang lagi jauh, lagi jauh. Itu yang paling apa? Yang paling hampir dengan bumi. Cahaya daripada bintang itu sampai kepada bumi agak-agak berapa minit? Ayo, cepat. Ya, Ustaz nak tengok di sini ni. Ya, siapa boleh jawab? Ya, kalau ya matahari itu berapa minit? 8 minit lebih sikit. Ya, tak sampai 9 minit. Ya, 8 minit lebih. Ya, cahaya yang pertama daripada matahari itu akan sampai kepada kita. Ya, bintang cantik tak? Cantik kan? Kelap-kelip kan? Jangan tengok cantiknya je. Ya. Soalan yang kedua. Antara bintang dengan matahari itu mana lebih besar? Ayo jawab. Mana lebih besar? Ya? Tak jawab, tak cerdik. Ya? Bintang. Ni nama tak cerdik ni. Ya. Sebab tu suruh tengok. Ya, tengok kat luar tu. Ya. Matahari besar tak? Besar. Bintang kecil. Jadi ya, mana besar bintang dengan matahari? Bintang. Bintang. Ya Allah. Ya. Cuba cek balik. Ni kena pakai cermin mata orang kali ya. Kalau hilang cermin mata jadi lain pula ya. Cuba tengok luar ya, waktu siang matahari tu besar ke kecil? Besar. Ya. Sekarang malam, lepas ni keluar, siapa yang boleh nampak terus ya, tengok. Ya. Jadi tengok ya, bintang tu kecil ke besar? Kecil. Jadi sekarang mana besar bintang dengan matahari? Matahari. Bintang. Kan? Itulah dia ya, macam mana ya, kat situ saja pun memang fail lah ya, macam mana nak khusyuk ya. Ya, nak khusyuk lagu mana ya. Kita tak rasa pun ya, kita ni ya tersangat kerdil ya dan bodoh amat. Ya. Kita ni bodoh amat ya. Minta maaf lah ya. Setengah tu masya-Allah ya. Hidup universiti, ngajar universiti apa semua ya lah ya. Tapi kita ni ialah manusia kan ya. Jadi gitulah ya. Allahu Akbar. Baik, secara zahir memang nampak seperti
besarnya matahari. Tetapi pada hakikatnya bintang itu jauh lebih besar dari matahari. Kenapa nampak kecil? Sebab kedudukannya yang teramat jauh. Memanglah kita kalau nampak benda jauh tu nampak macam kecil. Sebenarnya besar. Cuma dia terletak jauh saja. Tu yang nampak kecil. Sebenarnya berpuluh kali ganda lebih besar daripada matahari. Baik, soalan yang pertama tadi. Dah jawab ke belum? Ya, ibu dah jawab belum ni? Ya, Taki dah jawab belum ni? Shah Alam, ya. Siapa lagi? Ya. Kelantan dah jawab belum? Ya. Siapa lagi? Penang. Lupa pula awak Penang ni, ya. Penang dah jawab belum? Ya. Kelang. Kelang. Oh, Kelang. Kelang pun ada. Shah Alam pun ada. Okey. Ya, dah jawab belum, ya? Saya tunggu, ya. Nanti saya cek. Baik. Jawapannya minit ke berapa ni? Jadi kalau jawapan lepas dia minit ni tak aci, ya. Jawapannya ialah bintang, ya, yang paling hampir kedudukannya dengan bumi, ya. Cahayanya sampai kepada kita di bumi, kita nampak cahaya daripada bintang tu, ya, kepada kita yang duduk kat bumi memakan masa 2 tahun cahaya. 2 tahun cahaya, itu pergerakan cahaya, bukan diukur pakai kilometer cara kita. Ya, pergerakan cahaya itu yang 8 minit tu, ya. Dikira 1 saat itu saya tak ingat, ya, dekat ratus juta lah, ya. Dekat 300 juta kilometer untuk 1 saat. 1 saatnya dekat 200 something lah gitu, ya. 200 juta, ya, kilometer sekali tu, ya. Jadi, ya, apa tadi? Bintang yang paling hampir sekali itu cahaya dia sampai kepada bumi ialah memakan masa 2 tahun cahaya. Nampak tak? Bukan biasa-biasa, ya. Sedangkan matahari itu sampai cuma berapa? 8 minit saja, tak sampai setengah jam pun. Ya. Dahlah tak sampai setengah jam, tak sampai 1 hari. Dalam 1 hari tak sampai seminggu. Dalam seminggu tak sampai sebulan. Dalam sebulan tak sampai setahun. Ini 2 tahun, sahabat-sahabat sekalian. Bayangkan betapa luasnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bintang yang paling hampir sekali, ya, dengan bumi. Bagaimana pula kalau bintang-bintang yang jauh berlipat kali ganda besarnya daripada matahari dan juga bumi ini, yang kedudukannya lebih jauh daripada itu. Sedangkan, ya, bintang-bintang di langit sana, ya, banyaknya bintang-bintang itu, ya, sebanyak butiran-butiran pasir di pantai. Anda boleh kira butiran-butiran pasir di pantai? Tidak. Ya. Sebanyak itulah bintang-bintang, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit sana. Faham tu? Nampak kita ni kerdil, ya. Jadi apabila kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Allah, kita ni bagaikan habuk, tuan-tuan. Kita hanyalah satu habuk, ya, daripada seluruh alam ciptaan Allah. Kalau kita pun tidak merendah diri, ya, tidak merasa, ya Allah, perlu berhajat kepada Allah, tak pernah merasa kagum dengan Allah, kita duk kagum ciptaan manusia. Oh, manusia cipta kereta, kagum. Ya, manusia cipta apa lagi? Ya, cipta kapal terbang, ya, cipta jet, kagum. Ya, manusia cipta itu dan ini, kagum. Ya, sampai kita pun tinggalkan Quran, tinggalkan sunnah, tinggalkan pelajaran agama, tinggalkan, ya, semua, ya, sunnah-sunnah ditinggalkan, pakai kejar belaka dengan benda yang kononnya hebat tu. Inilah kita. Sampai tunjuk orang lain. Ya, kita tu. Ya. Baru manusia, makhluk yang kerdil, yang tidak mempunyai apa, ya, tahap ilmu manusia ni. Kalau manusia dihimpunkan seluruh cerdik pandai di atas muka bumi ini, daripada Nabi Adam AS sehinggalah kepada manusia yang terakhir, ya, pada zaman sekarang ini, ya, otak mereka itu dicampurkan semuanya, ilmu manusia keseluruhannya hanyalah seumpama kita pergi ke pantai,
kita celupkan jari, kemudian kita angkat jari, yang kita nampak apa? Titisan air. Titisan air itulah ilmu yang dimiliki oleh sekalian manusia bijak, pandai, PhD, ya, PhD, master, ya, lagi apa, ya, KPK, TLDM, tak apa lagi semua, ya. Ilmu, ya, ilmu makhluk itulah dia. Ya, pergi ke lautan tu, luas tak lautan? Luas. Dalam tak air di lautan? Dalam. Kemudian kita celupkan jari, ya, kemudian menitislah 1-2 air. Titisan air itulah ilmu sekalian manusia. Yang kita lihat lautan, ya, yang dalam terbentang luas itu, itulah ilmu siapa? Ilmu Allah. Dah rasa sahabat-sahabat sekalian? Sudah merasai, ya, kita ni tidak ada apa-apa. Sudah kagum dengan Allah Ta'ala, ya. Selagi belum kagum, ya, tolong koreksi, ya, diri anda. Something tak betul dalam diri anda, ya. Inilah kehebatan Allah, ya. Melalui bintang, ya, kita nak belajar. Sekarang kita belajar pula dengan Syekh Corona, ya. Kita belajar dengan Syekh Coronavirus, ya. Dia nak ajar manusia semua. Hei manusia, kau orang ni semuanya, ya, nak kata bodoh tak sanggup, ya. Tapi tengoklah, ya, Syekh Corona buat, ya, habis menumbangkan kerajaan China, menumbangkan kerajaan Amerika, menumbangkan kerajaan, ya, Eropah, menumbangkan, ya, segala orang-orang yang sombong, takabur kepada Allah, ya, menutup, ya, pusat-pusat judi, menutup, ya, pusat-pusat pelacuran yang mendatangkan wang yang berjuta, ya, ringgit, ya, menutup, ya, sistem ekonomi, ya, menutup segala-galanya, ya, pintu-pintu maksiat semuanya ditutup, ya, kerana penangan, ya, dan juga tendangan daripada Syekh Corona ni, ya. Jadi benarlah corona itu adalah, ya, selain dia adalah azab kepada orang kafir, tapi dia adalah rahmat, ya. Alhamdulillah, ya, kerana, ya, Syekh Corona ni, ya, kelab-kelab malam ditutup, ya, arak, kilang judi semua sudah, ya, ditutup, tak ada peminumnya lagi, ya, kelab-kelab malam, ya, pusat-pusat pelacuran semuanya ditutup, ya, bola, ya, yang menghantui, ya, jutaan manusia, betul, ya, menghadap ke TV, menghadap ke stadium, ya, apabila ada perlawanan bola, sukan dan sebagainya, sekarang semuanya apa? Semuanya tutup, senyap sunyi, ya. Dia kerana apa? Ya, peranan Syekh Corona ni, ya. Jadi belajar dengan Allah Ta'ala. Nampak ni, ya, kita ni, ya, terlalu kerdil sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi selagi, ya, kita orang yang dah tahu tapi kita tak amal, ya, kita termasuk di dalam maghdub alaihim. Jadi awas sahabat-sahabat sekalian. Jangan, ya, kita pun kalau belajar, biarlah kita belajar satu ayat, ya, tetapi kita amalkan. Jangan kita belajar satu ayat simpan. Belajar lagi besok satu ayat lagi simpan, ya. Kita rakam, ya, video pengajian, ya, kelas fardu ain kita, kemudian apa? Simpan, ya. Kumpulkan jadi koleksi, ya. Siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri entah apa berapa siri dah, saya pun tak ingat, ya. Tetapi kita cuma simpan tanpa kita amalkan, kita termasuk dalam golongan maghdub alaihim, ya. Tak pasal-pasal, ya, kita mencela diri kita sendiri, ya. Kitalah sebenarnya, ya, golongan maghdub. Allah Ta'ala sangat apa? Sangat murka ni. Allah Ta'ala, Masya Allah, ya. Yang dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, itu siapa? Orang yang telah ditutup mati, ya, pendengarannya, penglihatannya, ya, jantung hatinya, semua Allah Ta'ala tutup. Itu puncanya kenapa sahabat-sahabat sekalian? Tahu tapi tak buat. Puncanya ialah dia dah tahu tapi tak amalkan. Allah Ta'ala murka tak? Allah Ta'ala kunci, yang butakan mata balik. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan cuba tengok dengan mata hati, ya. Sebab tu kadang-kadang kita melihat, orang itu alim, orang itu banyak ilmunya, tapi bercakap seperti orang Alim. orang tak ada ilmu bercakap, ya. Wahal dia, ya, ilmunya banyak. Dia digelar dengan gelaran tuan guru barangkali,
Dia digelar sebagai pensyarah barangkali. Dia digelar dengan apa? Syekh barangkali. Tapi dalam tutur katanya, sahabat-sahabat sekalian, dia diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahawa sumak itu adalah daripada sunnah Nabi. Yang bercakap tu, kadang-kadang ada title apa? Doktor, dia doktor, doktor dalam pengajian Islam. Maknanya orang berilmu, ada PhD dia, kadang-kadang syekh yang mempunyai pengikut yang ramai, tapi tengok, kalam dia, perkataan dia, perkataannya seperti orang bodoh. Itu apabila dia sebenarnya tahu tapi tidak amal. Tahu, yang datang ialah rasa kebanggaan diri, nak angkat dia lebih hebat, nak suruh orang percaya kepada dia, bukan percaya kepada Nabi SAW. Jadi berhati-hati sahabat-sahabat sekalian, biarlah kita belajar qalilan fasara jalan, sedikit lama-lama menjadi bukit, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Kita tenun sehari satu lembar, jadilah. Esok tambah lagi, lama-lama jadi apa? Kain. Jadi kain. Sehari satu kelas pengajian. Kalau dah setahun dah boleh buat kitab. Dah boleh buat kitab dah ni. Syarah Al-Fatihah. Syarahnya tentang rahsia solat. Rahsia solat, rahsia di dalam wudu, rahsia di dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Baru tahu. Baru tahu matahari jauhnya apa? 150 juta kilometer. Kalau Allah sahabat-sahabat sekalian, 1 meter saja, jangan kilometer lah, 1 meter sahaja jarak matahari itu dihampirkan, didekatkan. Apa akan berlaku kepada dunia? Apa akan berlaku kepada dunia? Hancur. Dunia akan terbakar. Dunia akan terbakar seisi-isinya. Kalau matahari itu didekatkan semeter je, 1 meter sahaja, tak payah 1 kilometer. 1 meter sahaja, dunia akan terbakar keseluruhannya. Sebaliknya, kalau sekiranya matahari itu dijarakkan, dijauhkan, tak payah 1 kilometer, 1 meter saja, 1 meter dijauhkan, apa akan jadi kepada bumi ini? Bumi ini akan beku, dengan airnya, dengan manusianya, dengan binatangnya, dengan pokok-pokoknya, semuanya akan beku. Tidak ada kehidupan. Tetapi Rabbnya Allah Ta'ala, Rabbil Alaminnya Allah Ta'ala yang mengatur alam jagat raya ini, sehingga Allah Ta'ala jaga jarak di antara matahari dengan bumi pun Allah Ta'ala jaga. Jarak di antara planet-planet dengan bumi Allah Ta'ala jaga. Jarak di antara bintang-bintang dengan matahari, dengan bumi pun Allah Ta'ala jaga. Tidak terlebih barang seinci dan tidak terjauh barang seinci. Kalau sekiranya lari daripada ukuran yang telah ditetapkan, maka seluruh planet di alam jagat raya ini akan hancur, bertembung dan berlanggar di antara satu sama lain. Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb yang mengatur sekalian alam. Nampak sahabat-sahabat? Sampai kepada ayat ni saya jadi lemah dah. Allahu Akbar. Janganlah kita termasuk dalam golongan maghdub ini. Yang menjadi kepala kepada orang-orang maghdub ini kal Yahud, seperti orang Yahudi. Ni kepala dia, bapa dia ni. Maknanya kalau kita termasuk dengan sifat orang yang dah tahu tapi kita tidak beramal, bermakna perangai kita, sifat kita, tabiat kita, tingkah laku kita sama seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada orang Yahudi. Bukan main marah kita kepada Yahudi. Bakar bendera Yahudi. Tak cukup bakar, kita apa?
pijak lagi ya apa ni bendera Yahudi. Dalam waktu yang sama perangai kita, akhlak kita, sifat kita, ya tabiat kita ya sama seperti perangai apa? Orang Yahudi. Apa perangai dia? Dah tahu tapi tak nak amal. Jadi awasnya, berhati-hati sahabat-sahabat kalian ya. Dulu tak tahu rasa alim, betul? No, orang yang kat sana tu. Ya. Dulu tak tahu, kita rasa alim, Fatihah tahu dah, ya. Makna dia, hafal dah, lama dah hafal, ya. Sekolah rendah lagi tahu dah, ya. Belajar lagi, tak payahlah. Dulu saya Johan baca Al-Fatihah ni. Ya tak? Rasa hebat kan, ya. Cuba bila kita dah belajar tafsir ni sekarang macam ya. Sudah banyak ya ilmu yang kita sudah amalkan. Ya, berapa banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu tapi kita belum amalkan. Kita dah tahu puasa Isnin Khamis, sifir yang dahulu kita belajar dalam kelas. Sifir puasa. Ingat lagi sifir puasa? Apa dia sifirnya? 1 kali 2. Sifir puasa. La haula wala quwata illa billah. Sifir puasa, 2 kali 4 tambah 3. Bukan 1 kali. Itu Siti Sifir. Ya, Siti Payung tu. Ya. 2 kali 4 maknanya 2 kali puasa Isnin Khamis kali dengan 4 apa tu? 4 minggu. Kerana sebulan 4 minggu. Ditambah dengan 3. 3 tu apa? Puasa putih. Puasa putih. Bukan 2 kali 1. Itu Siti ya. Siti Sifir ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Dah tengah malam katnya ni. Ya. Kal Yahud ya, dah tahu kebenaran ditinggalkannya seperti ya ketua dia orang-orang Yahudi, orang Yahud ya, wa nahwihim dan yang seumpama orang-orang Yahudi. Ya. Jadi tak kira lah siapa pun. Kalau dia perangai dia jenis apa? Ada ilmu, dah tahu tapi tak amal. Dah tahu puasa Isnin Khamis, puasa putih ya 3 hari pertengahan bulan Islam. Dah tahu belum? Dah tahu ya, tapi tak amal. Perangai macam Yahudi. Cakap sendiri ya, saya tak kata. Saya tak tuduh, saya tak kata, tapi jawablah sendiri sebab memang perangai kita pun. Dah tahu tapi tak buat, tak amal. Ya. Sebab tu ya, bila kita bicara tentang air Zam-Zam, kita kena amal dulu. Kita nak cakap habbatus sauda, kita kena amal dahulu. Ya, kita nak bicara apa lagi? Ya, nak bicara madu, kita kena ya bukan bermadu ya, makan madu dahulu. Ya. Okey ya. Cukuplah tu ya. Faham sendirilah ya. Jadi lepas ni ya, tafsirkanlah diri anda masing-masing ya. Kalau anda tidak mahu dalam kelompok ni, tolong tinggalkan. Mulai sekarang. Ya. Jangan ya ada perangai seperti perangai orang Yahudi ya. Sebaliknya kita nak jadi ni ya, perangai apa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Perangai Yahudi? No. Apa perangai Yahudi? Dah tahu tapi tak amal. Sebab tu kita belajar ya, selalu ustazah ulang-ulang ya, kelas kita bukan tiap-tiap hari ya. Kelas kita berapa kali ustazah sebulan? Sekali sahaja sebulan ya, itu pun kadang boleh datang, kadang langsung tak datang ya. Ya. Sikit je belajar ya. Tak mau kita nak ajar banyak-banyak tahu dah. Ya, kalau belajar banyak-banyak nanti ya jadi seperti itulah ya, penghimpun sijil ya. Sijilnya banyak tapi amalnya tiada. Sebab tu dia heran.
Ya, kenapa pula sembahyang boleh di mana-mana? Sedar mulut dia, ya. Mentang-mentang mulut dia tak ada tulang, sedar kau bercakap, ya. Tapi orang yang mengaji di pondok, ya, berbeza dengan orang yang mengaji di sekolah. Saya dua-dua saya lalui, ya. Orang mengaji di pondok sambil belajar, tok guru, ya, straight, ya, sembahyang mesti jamaah. Ya, kalau sembahyang kat pondok saya, ya, rotan. Rotan, tok guru kadang rotan. Kalau tak tok guru pun maknanya pengawas-pengawas yang dilantik, dia akan cek, ya, jangan ada anak murid yang solat di pondok. Mesti solat di mana? Masjid. Ya, di masjid, sama dengan, ya, dengan tok guru atau orang ngaji pondok. Ya, kalau kat sekolah macam mana? Ya. Saya pernah sekolah, ya, sekolah macam, ya, orang lain sekolah di mahat apa semua tu, ya, sembahyang tidak peduli. Ya, malah masa waktu solat subuh tu, ni Cikgu Normah lebih tahu kan? Ya, Cikgu Normah. Ya. Waktu solat Zuhur tu, ya, pelajar pun masih ada di sekolah, di kelas lagi. Ya, kadang-kadang guru pun masih mengajar lagi. Ya. Lalu dilaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, ya, solatnya nanti, habiskan sekolah dulu. Ya. Ada diajak semua daripada guru besarnya, ya, sehinggalah kepada ustaz-ustaz semuanya sembahyang sekali dengan anak murid. Ya. Tapi kat pondok beza, ya, kat pondok, ya, siapa yang sembahyang di pondok, ya, nanti tu guru rotan, ya, ataupun pengawas-pengawas guru disiplin akan cari, rotan. Kita tengok solat bukan solat tu kita. Begitu, ya. Jadi maknanya, ya, di situlah maknanya, ya, pelajaran dan juga pengajaran, ya, dengan tauladan, ya. Jadi tok guru, ya, ajar. Ya. Di waktu malam, ya, kalau tok guru nulah, tok guru ustaz dulu sempat dengan tok guru Yashim, ya, tok guru yang sebelum tu, ya, tok guru Mustafa. Di waktu malam tok guru, ya, sambil kadang pakai kain itu gini, ya, dia round pondok pukul 3, pukul 4 pagi. Dia nak tengok, ya, anak murid ni buat apa pukul 3, 4 pagi. Dia jalan. Besok dalam kuliah subuh tu, ya, nanti di situ malam tadi hamba, ya, nampak begini, nampak begini, nampak begini, nampak begini. Tu guru nak pastikan apa? Anakmu murid. Ya, itu adalah, ya, amanah. Sebab tu tuan guru begitu. Ya, sekarang, ya, kalau di sekolah gini ada peduli tentang sembahyang, tentang akhlak, tentang apa. Kalau kita lebih-lebih, kita pula kena saman. Itulah dia, ya. Beza, ya. Jadi kalau daripada peringkat awal pun, ya, tidak ditekankan benda-benda macam ni, sampailah dia belajar. Saya terus terang beritahu, ya, dulu saya pun tak tahu di Universiti Al-Azhar tu bagaimana, ya. Kemudian Allah Ta'ala beri peluang kepada saya masuk 2 universiti, ya. Universiti biasa-biasa ni kat Malaysia ni, Universiti Teknologi, ya, dan kemudian saya masuk Universiti Al-Azhar. Jadi bayangan saya, Universiti Al-Azhar ni ialah tempat ulama-ulama. Jadi dengan sembahyangnya, dengan tarbiyahnya, dengan apa semua dijaga, ya. Rupa-rupanya, ya, di sana tidak begitu, tuan-tuan, ya. Samalah seperti universiti yang lain, ya, habis satu mata pelajaran gantilah kepada pensyarah lain, begitu. Sembahyang masing-masing. Yang nak pergi masjid silakan, nak sembahyang kat rumah pun silakan. Jadi waktu kat universiti pun dah macam tu. Sebab tu bila sekarang ini sembahyang pun boleh dibuat di mana. Sebab dia tidak pernah diajar untuk iltizam, ya, solat di masjid, di rumah Allah. Membesarkan. Nampak tak? Ya. Sebab daripada waktu dia belajar pun, ya, kalau dia lagi lama kat universiti, lagi lamalah, ya, di tarbiyah begitu. Ya. Ya, di peringkat BA, Master, PhD, ya, dia macam tu lah, ya. Sembahyang, ya, boleh di mana-mana, waktu bila, ya, di mana kesempatan ada sembahyang. Ya. Tidak diajar solat tepat pada waktunya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi selepas solat, ya, Nabi akan palingkan wajah, ya, di situlah Nabi akan melihat sahabat-sahabatnya. Ya, habis solat Nabi akan bertanya, mana si fulan, mana si fulan. Maknanya Nabi cek, ya, di kalangan sahabat-sahabat, mana pula, ya, sahabat-sahabat ni biasa ada, sekarang tak
Tak ada, ya. Nabi akan tanya, ya, kot sakitlah, kot ya, ada masalah ke, ada apa ke, begitu. Menunjukkan perhatian Nabi. Jadi berbeza. Tarbiyah itu mainkan peranan. Jadi kalau dia pun tidak pernah ditarbiyah begitu, jadi gitu pun dah. Ya. Tapi orang yang ditarbiyahnya, solatnya dijaga, mesti apa ini, Masya Allah. Ya. Saya solatnya di di Yaman, di tempat Habib Omar, di Darul Mustafa. Ya. Kalau Habib Omar ya tidak turun sembahyang, siapa pun tak berani nak jadi imam. Wahal kat sana ramai guru, ramai orang yang hafal Quran, ya. Tak kira maknanya kalau dah masuk waktu siapa lambat tinggal. Tak ada siapa pun yang berani. Kecuali itu ya isyarat daripada Habib Omar sendiri, ya. Katalah Habib Omar ya tengah ada hal ke, tengah apa gini ke, uzuran ke apa gini, ya, Habib Omar akan beritahulah, ya. Jadi di sana nanti ada orang tertentu yang akan ambil alih. Kalau tidak, ya, tunggu, ya, 10 minit lah. Kadang setengah jam, siapa pun tak berani. Begitu orang yang dididik, ya, dengan didikan tarbiyah yang seumpama itu. Ya, jadi berbeza. Malam ni panjang tak? Ya, panjang tak? Saya nak khatamkan hari ni slow sikit sebab letih. Bukan letih kerana ni, ya, letih perasaan sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita, ya Allah, jauhnya daripada, ya, siddiqin, ya, solihin, syuhada. Ragilah dengan para nabi, ya Allah. Lemahnya, ya, kita. Dan siapakah dia golongan dhal? Golongan yang sesat. Ni nampak ke? Tengok. Nampak. Maria. Ya. Golongan dhalin, ya. Siapakah dia golongan dhal? Golongan yang sesat, iaitulah alladzina. Alladzina maknanya orang-orang yang taraku, ya, meninggalkan al-haqqa. Ya. Yang tadi arafu, mengenal kebenaran. Ini ialah orang-orang yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan ilmu, ya, meninggalkan pengetahuan, ya. Ala jahlin wa dhalalin, ya. Orang-orang yang meninggalkan kebenaran, ya, meninggalkan ilmu pengetahuan di atas kejahilannya, sebab dia tak reti, tak pernah belajar. Ya, kenapa tak reti, tak pernah belajar? Ya, daripada kecil dulu tak pernah pun membesarkan ilmu agama Allah. Ya, waktu belajarnya digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, sebab itu dia terus dalam keadaan kejahilan, ya. Sebab itulah kerana kejahilan, dia tidak mendalami Al-Quran, dia belajar bahasa-bahasa orang lain, bahasa Kantonis dia belajar, bahasa Jepun dia belajar, bahasa Perancis dia belajar, ya, bahasa yang lain, bahasa orang putih dia belajar, tapi malangnya bahasa Arab, ya, bahasa agama sendiri dia tak belajar. Nampak tak, ya? Di atas kesalahan siapa ni? Ya. Ibu bapa. Kita kata ibu bapa, bila kita menjadi ibu bapa, kita pun buat yang benda yang sama pula. Ya, jadi kejahilan di atas kejahilan. Kejahilan, ya, memperanakkan anak yang jahil. Dapat cucu yang jahil. Dapat cicit yang jahil. Ya, kerana ya kita tidak membesarkan ilmu agama. Ya. Jadi kerana kejahilan inilah, ya, kelama-kelamaan orang itu menjadi sesat. Sebab dia tak tahu. Tak tahu kerana kejahilan. Kejahilan kerana apa? Kerana dia tak belajar. Ya. Diberi kesempatan untuk belajar pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebulan sekali, ya, di kampung baru tu, itu pun kadang-kadang, jarang-jarang. Ya. Tak apalah, ya, musim COVID-19 ini, ya. Kita buat live lagi, ya, untuk nak tambahkan sedikit, ya, ulang kaji pelajaran. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ni Ustaz tak cakap kepada sahabat yang ada lah. Ni Ustaz cerita kepada sahabat yang kat sana tu. Yang sana tu, ya. Tapi antara kita pun kadang-kadang juga kan. Ya. Baik, ya, Adhal ini orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Ya, itu orang yang mempunyai sifat macam ni, ya. Dia meninggalkan kebenaran. Ya. Meninggalkan, maknanya dia tak mau kepada kebenaran. Dia tak mau belajar tentang kebenaran tu. Dia tak mau belajar. Ya, dia tidak mau menghadirkan diri dalam, ya, kelas-kelas, ya, agama ni. Itu namanya orang yang meninggalkan. Ya,
Dibuatnya kelas tapi tak datang, ya. Sekolah agama ada, tak mau belajar. Pondok ada, tak mau masuk, duk pilih yang lain. Sebab apa? Merasa besar yang lain, merasa hebat yang lain. Ngaji pondok tak ada jaminan hidup. Ya, kalau kita belajar, ya, ada master PhD, oh, ada jaminan hidup. Sekali datang COVID-19, jaminan apa? Orang yang jadi pilot sekarang ini, ramai yang dah mohon menjadi duk hantar apa? Grab. Tu hantar makanan. Siapa tu? Ya, daripada pilot kapal terbang sekarang jadi pilot apa? Motosikal. Mana kehebatan manusia? Ini yang Allah Ta'ala nak runtuhkan, ya, sifat sombong manusia, ya, tidak peduli kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ya, Allah Ta'ala sedang menghancurkan kepada tamadun yang dibangga-banggakan, ya. Dan insya-Allah dunia sekarang akan kembali kepada Islam. Ya. Jadi yakin, ya. Jangankan orang lain, jangan kita tuding kepada orang lain, kita sendiri, ya. Bila kita dianugerahkan anak, cucu, cicit, ya, ke mana mereka kita halakan? Apakah kita halakan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ataupun kita halakan kepada yang biasa-biasa? Kalau kita pada belajar agama ni, itu luar biasa, ya. Ikutlah, ya. Dan orang lain hantar ke sekolah, hantar juga ke sekolah. Dan ambil periksa, ambillah juga periksa, ya. Setakat mana orang yang ada sijin dan ada periksa boleh survive dalam hidup, ya. Sebab tu, ya, kalau Ustaz sekarang diberi pilihan, Ustaz nak balik kampung. Daripada dulu lagi Ustaz nak balik kampung, lebih baik, ya, nak ajak anak-anak ni semua tanam jagung, tanam ubi, ya. Balik bela ayam, ya, daripada kita makan ayam. Dah tahu dah, ayam tu, ya, dengan suntiknya, dengan makanan dedap-dedapnya yang penuh syubhat, ya, gunakan sumber proteinnya daripada darah tu ambil mana, ya. Kilang-kilang tu siapa yang buat? Semuanya kilang yang membuat makanan ayam itu daripada orang bukan Islam. Jadi dia mendapatkan sumber protein itu daripada mana? Daripada darah. Agak-agak darah apa orang bukan Islam akan gunakan? Darah lembu yang disembelih, darah kambing yang disembelih, ataupun darah ayam yang disembelih, ataupun, ya, binatang-binatang yang tak disembelih. Lu fikir sendirilah. Ya, dah tahu, tapi sumbat juga anak dengan ayam-ayam, ya, yang syubhah tu. Ayam tu dah jatuh kepada syubhah, sahabat-sahabat sekalian. Ya, dengan suntikan, dengan tahap apa lagi, ya. Tapi, ya, kita masih lagi bedah lagi, ya. Ayam lagi lah musim Covid ni, cari ikan susah, ya. Yang senang cari ayam, makan ayam, Kentucky, ya, mentaki, sentaki, tak apa lagi lah, ya. Bedah lah, ya. Itu namanya dah tahu tapi ya, tetap amalkan benda yang tak betul tu. Dah tahu dah tak boleh benda tu syubhat, tapi, ya, terus juga buat, ya. Jadi maknanya, ya, dalam sembahyang kita minta lain, ya, dalam kehidupan seharian, ya, kita melalui jalan siapa? Tanpa kita sedar kita melalui jalan maghdub dan juga jalan dhalin. Siapakah, ya, bapa ataupun ibu kesesatan ini, ya? Ibu kesesatan ini dipimpin oleh Nasara, seperti orang-orang Nasrani. Kalau yang maghdub ini seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ni, sahabat-sahabat sekalian, dia mengenal Islam. Orang Yahudi ni dia mengenal, ya, Al-Quran, dia tahu semua, ya. Hukum hakam agama dia tahu, tapi dia tak amalkan. Dia tak terima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Dia tak mau, ya. Segala keturunan tok nenek moyang dia semuanya adalah nabi-nabi. Ya, tiba-tiba, ya, kepada umat yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dilantik dari kalangan orang-orang Arab. Ya, hanya kerana ada perasaan dengki sahaja, sahabat-sahabat sekalian, yang menyebabkan orang-orang Yahudi ini, ya, orang-orang yang terlaknatnya terkeluar daripada Islam. Ya. Dan orang-orang Nasrani ini, ya, orang-orang Kristian ini, ya, dia adalah orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Kerana orang-orang Kristian ini dahulunya, ya, berpegang kepada kitab Injil, ya, yang diberikan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa alaihi salam, ya.
Tetapi ya, kitab Injil itu telah diubah oleh tangan-tangan rahib-rahib dan juga ulama-ulama mereka, sehingga ketulinan dan kesohihan kitab Injil itu semuanya telah dirubah, ditukar. Macam kita sekarang ni lah, ya. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada hadis Nabi SAW, ya, telah ditulis semula oleh ulama-ulama yang tidak bertanggungjawab, ya, lalu dia mengajarkan ya Islam begini yang lari daripada kebenaran Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti orang Syiah dan sebagainya lah, ya. Jadi ya, mujur ya, dalam agama kita ada sistem apa? Ya, perawi. Ada sistem apa? Perawi, ya. Jadi hadis Nabi itu ditapis melalui tapisan yang ketat. Jadi ya, daripada sistem perawi itu kita dapat tahu ya, sama ada hadis ini hadis yang benar daripada Nabi SAW ataupun hadis itu hadis ya karangan ataupun ciptaan orang-orang tertentu. Karena Nasara seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian, wanahwihim dan yang seumpamanya. Jadi kalau kita perangai kita jadi macam tu, kita pun jadi malah nak belajar, tak mau mempelajari ilmu, ya, tak mau belajar Quran pun tak nak, belajar hadis pun tak nak, memandang rendah ilmu agama, dibesarkannya ilmu-ilmu sains dan teknologi, ya, dibesarkannya ilmu-ilmu kat luar tu dengan anggapan pula ya, belajar agama tak boleh nak makan, ya. Sedangkan nak belajar tu, ya, belajar yang ilmu-ilmu ni, wah, boleh menjamin masa depan. Dengan anggapan begitu, ya, maka sedar tak sedar kita ya telah memiliki dua sifat daripada kalangan al-maghdubi alaihim dan juga sifat dhalin yang dipimpin oleh dua golongan. Ya, al-maghdub dipimpin oleh siapa? Orang-orang Yahudi, dan dhal ini ya dipimpin oleh orang-orang Nasrani. Jadi, ya, memang kita tidak ikut Yahudi, memang kita tak ikut Nasrani, tapi perangai kita sama seperti orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Jadi, sekadar itu. Yang terakhir. Teruskan. Ya. Yang terakhir. Panjang sikit lah malam ni. Tak apalah ya, kita nak tutup lah ni. Ada lagi yang habiskan lah. Ya, di sini ya, ni masuk dalam bab akidah ni. Ya, ada soal jawab. Manhum al-maghdub alaihim wa manhum ad-dhalun. Ya, ini soalan. Tolong jawab. Siapakah ya mereka yang digelar maghdub alaihim dan siapa mereka yang digelar dhal, ya, yang sesat? Siapa jawapannya? Al-maghdubu alaihim humul yahud. Ini jawapannya. Tak apalah bagi jawapan siap-siap, ya. Golongan yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah al-yahud, orang-orang Yahudi, ya. Wadhalun, dan golongan yang sesat itu pula humun nasara. Mereka adalah ya kaum Nasara, orang-orang Kristian. Wah, jawab soalan dalam bahasa Arab, jawab dalam bahasa Arab. Bagus ya, ini bahasa Arab ni, ya. Ya, ma huwa dalil? Ya, apakah dia dalilnya? Ni soalan ni, ya. Al-Azhar betul lah soalan ni pun. Ya. Terangkan apakah siapakah golongan al-maghdub alaihim? Jawab. Siapakah golongan ad-dhalun? Jawab. Boleh jawab, luluslah. Ya. Baik, apakah dia dalilnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalilnya diambil terus daripada suratul Fatihah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Dan dalil itu daripada Quran, ya, dipanggil dalil, ya, dalil naqli, ya, daripada Quran. Dan dalil daripada sunnah Nabi, ad-dalilu minas sunnatin nabawiyyati, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim. Orang-orang Yahudi itu ialah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani itu dolalun, ya, adalah kaum yang sesat. Ya, diambil daripada mana?
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kita memberi jawapan dengan dalil naqli. Dipanggil apa? Dalil naqli, ya, yang kita petik daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Kak Universiti Azhar kalau menjawab macam inilah jawapannya. Faham tak? Faham tak? Ya. Kalau soalannya, ya, siapakah dia golongan maghdub, siapakah ini. Jadi kita bawa jawapan siapa? Ya, bukan sekadar kita sebutkan jawapan, mesti ada dalil. Ya, daripada Quran ini dia. Dalil daripada hadis, ini dia. Boleh? InsyaAllah. Wah, ni lulus Azhar semua ni. Ya. Baik, yang terakhir. Teruskan. Ya. Dan ini, ya, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada fokus ni, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam dalam solat itu berkata sampai kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, faqulu, maka jamaah semua akan berkata apa? Amin. Kalau begitu, ya, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Ya, faman wafaqa qaulahu, ya, qaulal malaika, siapa yang bersamaan, ya, ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, ya. Bila imam dah habis waladdallin, kita pun sebut apa? Amin. Siapa-siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya siapa? Malaikat. Apa jadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan kepadanya dosa-dosanya barang yang telah terdahulu. Diampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Kecil ke sembahyang berjamaah? Apatah lagi sembahyang di masjid, sama ke sembahyang dengan di rumah? Pahalanya berkelipat kali ganda, ya. Kalau macam tu, kalau ibadat boleh, ya, di mana-mana, ya, sembahyang aja kat hotel. Waktu kita pergi haji dan juga umrah, tak payah kita sembahyang kat Masjidil Haram. Sembahyang boleh kat mana-mana. Cubalah buat. Ya. Jadi tak kena, ya. Di sana ada, ya, tahapan-tahapan tertentu, ya. Jadi tak apalah, benda tu sudah berlaku, cuma itu ialah, ya, keluhan daripada orang yang telah hancur jiwanya, ya. Jadi nak buat macam mana, ya? Jadi kita kembali kepada hadis ini, ya. Kalau imam sudah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita semua, para makmum pun mengatakan apa? Amin. Nabi menyebutkan barang siapa yang sepakat, barang siapa yang bersamaan ucapan aminnya dengan aminnya siapa? Para malaikat. Ghufira lahu, akan diampunkan baginya. Siapa yang ucap amin tu tadi? Ma taqaddama, barang yang terdahulu, min dzambihi, daripada segala dosa-dosa. Ya. Subhanallah. Kerana amin sahaja bersamaan dengan siapa? Malaikat. Ya, aminnya malaikat. Ya. Dosa-dosa kita semuanya diampunkan. Dosa di sini dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar perlu taubat. Dosa-dosa kecil, dosa kecil kita banyak ke sikit? Banyak. Ya. Main apa ni? Handphone. Main handphone tu, baca apa tu, ya, posting orang macam-macam dengan umpat keji, dengan, ya, maksiatnya, dengan gambar macam-macam, itu semua dosa, ya. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa-dosa itu semua, ya, dengan apa? Benda yang mudah, iaitu apa? Solat. Dengar saja imam. Bila dengar saja imam, biasanya solat ini solat apa? Seorang ke solat jamaah? Solat jamaah. Kalau sembahyang solat jamaah di rumah, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ya.
sembahyang yang sempurna itu di mana? Ya, di masjid. Kalau di masjid sudah terang, imamnya pun terang, bilalnya pun terang, makmum-makmumnya pun terang. Jadi yang baca seorang, ya, imam tu yang baca. Ya, bila dia baca waladhdallin, berhenti sekejap, lepas tu apa? Ramai-ramai akan berkata apa? Amin. Andainya bertambah. Dan sememangnya sebab apa? Ya, malaikat pun akan mengaminkan, mengikut ya bacaan imam yang membacanya. Ya, bila imam tu baca habis, automatik ya malaikat pun akan apa? Ya, akan sebutkan amin. Di sini adalah dalil sahabat-sahabat sekalian bahawa solat kita akan dihadiri oleh siapa? Malaikat. Benda-benda yang tak nampak ni. Orang yang tak percaya pada malaikat dia yang ni. Benar Ustazah. Belajar mana ni Ustazah? Ustaz Zaidi. Ya. Nampak tak? Kalau di rumah ya dengan dipasang gambar-gambar, betul? Oh, ya pasang satu gambar sini ya. Kalau kenangan lama, itu belum TV-nya lagi. Kadang-kadang satu rumah TV-nya sampai 2-3. Ya tak? Belum lagi benda-benda dengan patungnya, kononnya ni hadiah sana, hadiah sini, pakaiannya lagi. Allah, macam-macam lah. Kalau pendeknya kalau di rumah tu, ya, macam-macam. Malaikat tak masuk. Ada binatang-binatangnya lagi lah malaikat tak masuk, ya. Itu belum lagi, ya, hamba-hamba Allah yang Muslim dari kalangan siapa? Dari kalangan jin. Ini semua benda tak nampak, ya. Tapi kita kena beriman. Ya, mereka wujud atau tidak? Wujud. Jangan kita ya buat dono macam orang lain. Ya, orang lain tak berti benda ni, ya. Hanya orang Islam saja yang faham benda ni. Jadi di rumah Allah sudah terang, sudah tentu. Ya, rumah Allah Taala mana dia letak gambar-gambar? Ya, orang Syiah saja ya di rumah-rumah Allah di masjid-masjid dia letak apa? Dia letak gambar-gambar. Untuk apa? Supaya malaikat tak masuk. Itu sesatnya mereka. Ya, tapi kalau ya masjid-masjid ya rumah-rumah Allah Taala ya tidak ada kecuali ya orang-orang yang baru ni lah ya letaknya gambar kononnya ni AJK lah begini, sebenarnya tak perlu benda tu. Ya, letak saja nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu di Mekah Madinah ada gambar apa ni AJK Masjid Mekah Madinah. Ada gambar imam dia apa semua. Tak ada. Ya. Zaman dulu lagilah tak ada. Ya. Janganlah benda-benda ni, kita benda yang kalau kita tidak makrifat, kita tak nampak benda-benda ni, tak nampak ya ada di sana ada ya makhluk-makhluk halus yang sama ya solat ibadat dengan kita, malaikatnya dengan jin-jin muslim semuanya duduk di situ. Ustaz dah mengajar Ustaz. Ya. Ini perlakuan orang ya. Jadi mesti yang betul tu jangan ada ya. Fikirkan sama. Jangan fikir kita ni ikut logik akal ya. Sebab itulah ya masjid apabila ya ditakbir oleh orang-orang yang bukan ahlinya, fantazirus saah, maka tunggulah hari kehancuran. Hancurlah. Kata Allah Taala tutupkan masjid lebih baik daripada terus dihancurkan oleh orang-orang macam tu. Ya. Ada hikmahnya. Bagus Ustazah. Belajar mana Ustazah? Ustaz Zaidi. La haula wala quwwata illa billah. Nampak tu? Nampak. Anak-anak semua nampak? Sahabat-sahabat sekalian nampak? Nampak. Ya, panjang sikit hari ni, beletih sikit. Tapi tak apalah ya, untuk bagi nak bagi faham, bagi nak bagi cantiknya ibadat kita. Ya, jadi jangan calang-calang ya. Malaikat yang akan ya aminkan, dan bila diaminkan oleh malaikat diampunkan dosa yang kecil. Ini baru satu waktu, kan nanti maghribnya, nanti isyaknya, nanti subuhnya. ditunggu-tunggu pula rindu ya Allah subuhnya, Jumaat, ya kan, nanti zuhurnya, nanti solat jamaah sembahyang Jumaat lagi lah dengan ramai-ramai, masya Allah. Kalau seramai makmum daripada manusia begitu, maknanya malaikat-malaikat pun sama, jin-jin pun sama. Jin wajib sembahyang Jumaat. Kita tak nampak, jadi jin pun yang berduyun-duyun datang ke masjid. Ya. Yang menangisi masjid tertutup ini bukan sekadar manusia. Ya. Jin pun turut menangis. Kadang-kadang yang kita nampak tu entah-entah ya bukan manusia, dari kalangan mereka. Kita je nampak macam manusia. Ya. Itu semua adalah tanda-tanda ya kesedihan daripada
semua hamba-hamba Allah. Apabila manusia dah tak amanah. Ya, hamba Allah itu termasuklah kita dan juga kaum jin. Ya, kaum jin, ya. Kita tak nampak tapi dia nampak. Jadi minta maaf sahabat-sahabat sekalian, agak panjang sedikit. Ustaz nak masuk? Tak nak. Ustaz nak masuk. Ya, semuanya ya, jatuh tersungkur ni sebenarnya, semuanya terjatuh ya. Merasa ya Allah, ya, jauhnya kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita sambut ini Ramadan yang benar-benar memberi keinsafan kepada kita, untuk kita jadi ya Muslim yang baru, menjadi seorang mukmin yang baru, menjadi satu generasi yang baru ya, dengan etikot, kepercayaan dan keyakinan yang baru, berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kita mengirbankan ya lembayung panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.